Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, mungkin Anda pernah mendengar Anwar perlu letak jawatan. Mungkin Anda pernah mendengar kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang tidak bagus. Ada yang kata Anwar bukan layak menjadi Perdana Menteri. Ada yang kata turun Anwar. Siapa yang kata turun Anwar? Adalah daripada kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. PAS Bersatu. Hello semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan, dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Dan kepimpinan politik yang memusuhi Anwar, mahu Anwar turun. Tapi akhirnya siapa yang turun? Baru-baru ini, PAS telah menamatkan kerjasama dengan Bersatu. Adakah dengan ini automatically Perikatan Nasional akan bubar? Adakah ini kerana pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri Negeri Sembilan, dan adakah ini untuk persediaan PRU16? Adakah PAS ingin menghidupkan semula Muafakat Nasional bersama dengan UMNO, Barisan Nasional? Seperti yang kita tahu di Johor dan di Negeri Sembilan, PH dan BN tiada madani. Maknanya PH dan BN akan menghantar calon melawan sesama sendiri di PRN ini. Maksud saya sesama sendiri adalah kerana PH dan BN di peringkat persekutuan adalah sekutu. Zahid sendiri kata tiada madani bagi PRN Johor. Jadi tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati semua, apabila PAS memutuskan kerjasama dengan Bersatu, tidak lagi bersama dengan Bersatu, ada beberapa pilihan yang saya lihat ada kepada Bersatu. Pertama, bergerak solo. Kedua, mencari gabungan bersama dengan partai lain. Partai lain itu tidak terpulanglah kepada Bersatu. Mereka mau bergabung dengan siapa? Dengan bersama Rafizi pun boleh, dengan Berjuang, dengan PH, dengan UMNO, saya rasa tidak ada masalah. Boleh saja mereka bergabung. Dalam politik apapun boleh berlaku. Demikian juga parti PAS. Karena saya pikir kalau PAS bergerak solo, mampukah mereka menarik pengundi bukan Islam, bukan Melayu. Nah, ini yang menjadi persoalan ramai orang. Tapi bukan ini fokus kita. Kita fokus kepada apa masa depan Bersatu dan PAS apabila mereka tidak lagi sehaluan. Tapi kita dapat lihat bahwa PAS cenderung untuk bersama dengan UMNO. Tapi Zahid pernah cakap, selagi PAS masih dipimpin oleh Hadi Awang, Zahid tidak mau bergabung dengan PAS. Jadi apa yang ada untuk PAS? Adakah PAS akan bersama-sama dengan Pakatan Harapan? Ada yang kata dulu PAS bersama dengan Semangat 46, PAS tinggalkan.
Bersama dengan DAP, PAS tinggalkan. Bersama dengan UMNO, PAS tinggalkan. Bersama dengan Bersatu pun, PAS tinggalkan. Dan sekarang kita dapat lihat PAS ingin bersama-sama dengan UMNO semula. Jadi dalam politik apapun boleh berlaku. Cuma pada ketika ini di Malaysia, begitulah dinamik politik di Malaysia. Ada mengkhianati, keluar gabungan bersama dengan gabungan baru dan macam-macam lah. Jadi Anda rasa apa cadangan Anda? Apa masa depan La7 bagi Parti Bersatu dan PAS? Dan persoalan seterusnya adalah apa yang akan berlaku kepada Perikatan Nasional? Adakah akan terbubar secara otomatis pada hari ini? Apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di Malaysia ini unik sekali. Ada dua pilihan raya negeri terdekat yang bakal diadakan. Di Johor dan juga di Negeri Sembilan. Dalam masa yang sama, peringkat persekutuan dipimpin oleh Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan, PHBN, JRS GPS. Tapi kita fokus kepada hubungan di antara PH dan BN. Kerana di Johor dan Negeri Sembilan dikabarkan bahwa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan bertembung. Tidak lagi ada rundingan. Anwar sebagai Perdana Menteri, sebagai pengerusi Pakatan Harapan, berkata mereka mahu kerjasama. Mereka mahu rundingan. Tapi UMNO BN dilihat ingin melanggar, Anwar Ibrahim melanggar PH di Johor pada awalnya, dan di Negeri Sembilan pun ada isu sebelum ini, penarikan sokongan terhadap Menteri Besar Pakatan Harapan, penarikan sokongan daripada adun UMNO di Negeri Sembilan. Krisis itu dianggap selesai lah, tapi tiba-tiba DUN Johor bubar, DUN Negeri Sembilan pun bubar. Apabila pembubaran di kedua-dua negeri ini, Johor dipimpin oleh majoriti besar BN, manakala di Negeri Sembilan majoriti dua PH. Jadi apabila kedua-dua negeri ini bubar, Zahid kata tiada Madani di Johor. Anwar pula kata mahu kerjasama, tapi apabila mereka pilih untuk lawan, PH akan lawan. Jadi di peringkat persekutuan pula PHBN adalah sekutu. Dan bahkan ada beberapa menteri yang memegang platform yang penting di dalam kerajaan perpaduan daripada kepimpinan UMNO. Zahid sendiri sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, Zahid berkata Barisan Nasional bersedia berdepan PH pada PRN Johor dan Negeri Sembilan. Dalam masa yang sama, Anwar berkata, ini bukan pilihan saya ialah teruskan kerjasama. Tangguhkan pilihan raya dan fokus bantu rakyat. Tapi apabila mereka memilih untuk lawan, PH akan lawan. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati semua, penyokong PH pasti berkata PH akan menang di Johor, akan menang juga di Negeri Sembilan, mempertahankan Negeri Sembilan. Ada yang kata BN UMNO akan menang di Johor, akan kekalkan momentum di Johor dan akan merampas Negeri Sembilan. Jadi mungkin masing-masing penyokong akan berkata PH akan menang, BN akan menang. Tapi pada akhirnya kita nantikan adakah kedua-dua blok besar ini, parti ini mampu untuk mencapai majority, ataupun akhirnya mereka terpaksa bergabung semula, ataupun akhirnya mereka terpaksa bergabung dengan bukan di antara PHBN tetapi mungkin di antara Perikatan Nasional yang juga akan bertanding di Johor dan juga di Negeri Sembilan, ataupun mungkin parti-parti lain selain daripada Perikatan Nasional. Jadi untuk sudut pandangan penyokong PH, mereka kata PH akan menang melalui beberapa fakta yang mereka akan ujakan. Dan begitu juga BN UMNO, penyokong BN UMNO berkata mereka akan menang. BN UMNO akan menang di Johor, akan menang di Negeri Sembilan. Jadi apa pula kata Anda? Anda rasa mana yang akan menang? Dan yang paling penting di antara semuanya, adakah hubungan PHBN di peringkat persekutuan mampu lagi diteruskan dengan apa yang berlaku di Johor dan Negeri Sembilan?
Ini yang menjadi persoalannya. Apa komen Anda? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir, Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.